Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, produk pelancongan setempat yang unik seperti Festival Pasar Terapung Asian Lawas 2023 perlu dipromosi secara kreatif dan inovatif seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi zaman kini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, negara-negara di rantau ASEAN mempunyai sejarah yang kaya dengan adat resam dan budaya di mana ia boleh dimanfaatkan untuk membangunkan ekonomi masing-masing. Menurutnya, walaupun konsep pasar terapung atau floating market telah lama wujud dengan memiliki tradisinya tersendiri, namun ia masih dipromosikan di beberapa negara sebagai salah satu produk pelancongan unik. Memberi contoh di negara Thailand, katanya pasar terapung ini bukan sahaja berkembang dan terus menjana pendapatan masyarakat, tetapi ia juga merupakan satu pakej untuk menarik pelancong. Malahan kalau kita pergi ke Bangkok gitu, one of the biggest shopping mall. If it is not the biggest, it's one of the biggest shopping mall in ASEAN. Siam Shopping Mall. Dalam bangunan itu sendiri ada diwujudkan floating market. Dalam bangunan itu sendiri. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Festival Pasar Terapung Asian Lawas 2023 di tebingan Lawas pada malam Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menekankan kepentingan aspek kreativiti serta inovasi dalam menyesuaikan produk pelancongan dengan trend yang berlaku pada sesuatu masa, sekaligus meningkatkan lebih ramai minat pelancong asing. Di Betong pula, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugat Abbas meluangkan masa melawat kawasan Pusat Komersial Rehat dan Erawat RRCC MID Layar pada Ahad. Lawatan ini bersempena dengan bahagian Betong yang telah dipilih sebagai salah satu tempat persinggahan rombongan program Kembara Borneo Dirgahayu Tuanku pada 12 September kelak dengan RRCC MID Layar dicadangkan sebagai lokasi persinggahan. Difahamkan pusat tersebut masih sedang diubah suai dan dijangka siap pada masa terdekat. Program Kembara Borneo Dirgahayu Tuanku merupakan program kembara rombongan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang akan diadakan dari 3 hingga 13 September 2023 bermula dari Tawau Sabah dan berakhir di Kuching, Sarawak. Sementara itu, Pesta Sematan merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membangunkan usahawan atau peniaga kecil dan sederhana PKS, terutamanya penduduk tempatan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri, penyertaan dalam sukan dan aktiviti ini juga merupakan suatu usaha murni untuk mempromosikan Lunduk dan Sematan sebagai destinasi pelancongan. Beliau memberitahu masyarakat dapat mengambil pendekatan yang baharu dan kreatif dengan mengetengahkan elemen seni dan budaya kepelbagaian masyarakat Sarawak sebagai elemen utama produk pelancongan untuk membantu mempromosikan lagi keunikan Sarawak secara menyeluruh. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy juga berharap agar Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dapat memberi banyak lagi peluang dan ruang kepada penduduk setempat dengan terus menyampai dan mengeluarkan dasar atau program yang sedia ada oleh pihak kementerian yang sesuai dengan keperluan penduduk setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Pesta Sematan 2023 di Dataran Sematan pada Ahad. Laporan seterusnya, penganjuran Pesta Pulau Bruit akan ditambah baik bagi membolehkannya dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri di masa akan datang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saido berkata, Pesta Pulau Bruit bukan sekadar pesta keramaian, sebaliknya ia mempunyai jenama tersendiri di mana ia mengetengahkan hasil laut dan tani penduduk tempatan yang menyelahkan keunikan pesta berkenaan. Justru beliau akan mengajukan permohonan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg agar pesta itu dimasukkan dalam kalender pelancongan Sarawak dan diberikan peruntukan tetap setiap tahun.
Dan itulah keunikan yang ingin kita tonjolkan. Dalam permohonan kita nanti, kita akan beritahu dia, Pesta Pulau, kita mahu menjadi satu pesta yang dalam jadual pelancongan negeri, dan kita mahu peruntukan tetap tiap-tiap tahun, kerana yang ingin kami tonjolkan di Pesta Pulau ini, mewakili daerah dalaman seperti ini adalah hasil tani dan lautnya. Dan banyak lagi produk-produk lain yang menarik, dan saya yakin keunikan ini akan menarik ramai orang di sekitar sehingga ke Sibu Serikil sehingga datang ke sini. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Pesta Pulau Bruit 2023 di tapak Medan Niaga Kampung Tekajong pada Ahad. Sementara itu, Dato' Abdullah dalam program sama berkesempatan menyempurnakan upacara doa selamat dalam bot, iaitu salah satu lagi keunikan Pesta Pulau Bruit. Ketika ditemu bual, beliau berkata upacara ini diadakan selama 3 hari, bertempat di muara sungai setiap kampung di Pulau Bruit pada zaman dahulu. Walaupun majoriti masyarakat ni di sini adalah masyarakat Melanau, tetapi ada beberapa adat dan istiadatnya seperti yang kita lihat pada hari ini adalah majlis doa selamat yang diadakan di jeti dan di dalam perahu yang telah diadakan sejak turun-temurun. Cuma dulunya adat ini diadakan agak berlainan, tapi bila kedatangan agama Islam, kita selitkan syariah dalam adat ini yang kita tidak mahu tinggalkan. So, ini adalah antara ciri utama yang ingin kita kongsikan dengan masyarakat di luar sana. Kira-kira 5,000 pengunjung termasuk 13 agensi kerajaan hadir memberi sokongan dan memeriahkan pesta tersebut yang berlangsung dari 11 hingga 13 Ogos 2023. Dalam perkembangan lain, masjid harus dijadikan sebagai sebuah wadah perpaduan masyarakat. Bukan sahaja untuk masyarakat Islam, malahan buat masyarakat bukan Islam. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, masjid harus sentiasa terbuka kepada pelbagai acara dan program yang turut melibatkan masyarakat pelbagai agama. Bila disebut sebagai tempat untuk meningkatkan perpaduan, maka antara lain mesti kita dibuka dengan pelbagai-bagai acara yang boleh menyebut setiap serata masyarakat Islam dan juga rakan-rakan kita yang bukan Islam, dan telah pun dilaksanakan di merata tempat di seluruh Sarawak. Jadi dengan kata lain, digunakan sepenuhnya untuk manfaat umat Islam khasnya dan juga masyarakat secara keseluruhan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Mini Karnival Darul Hana 2023 di Kuching pada Ahad. Datuk Dr. Abdul Rahman turut berharap jawatankuasa di setiap masjid atau surau boleh menggunakan tempat ibadah ini untuk mengimarahkan masjid sebagai sebuah tempat yang mesra kepada pengguna dan masyarakat termasuk para jemaah. Dalam pada itu, lebih 3,000 penduduk tempatan telah memeriahkan aktiviti-aktiviti sepanjang Mini Karnival Darul Hana 2023 berlangsung. Manakala bangunan Kubu Arundel yang dibina pada tahun 1868 bakal dipulihkan dan dinaik taraf bermula tahun 2024 di bawah agensi pembangunan Sri Aman Sada. Peruntukan yang menelan kos sebanyak RM5 juta itu akan memberi manfaat kepada penduduk Lubuk Antu untuk mengekalkan warisan tempatan dan sebagai rujukan untuk generasi masa depan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Mongselama berkata, bangunan tersebut akan menjadi bangunan warisan sebagai tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Jelasnya, bangunan tersebut dijangka siap dipulih dan dinaik taraf menjelang tahun 2025. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan taklimat pemuliharaan dan menaik taraf Kubu Arundel di Lubuk Antu baru-baru ini. Sejurus lepas taklimat, Adun Batang Air itu terus melakukan lawatan ke tapak projek bangunan tersebut untuk melihat sendiri perkembangan projek serta memantau struktur bangunan yang hendak dinaik taraf. Selanjutnya, golongan petani tempatan khususnya mereka yang berada di kawasan Lubuk Antu diseru agar mempelbagaikan tanaman yang diusahakan dan tidak bergantung kepada sejenis tanaman sahaja. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Ginkoi berkata, petani harus mempelbagaikan tanaman seperti lada,
koko, nanas, kopi dan sebagainya untuk mengimbangi penurunan harga komoditi tertentu seperti lada hitam di pasaran. Katanya Kementerian Perdagangan dan Komuniti kini sedang berusaha mencari jalan untuk meningkatkan produktiviti khususnya penanaman lada. Menurutnya pula, Jabatan Pertanian melalui Pusat Latihan di Semenggok telah mengenal pasti dan menyelidik jenis klon pokok lada yang tahan daripada jangkitan pelbagai penyakit dan wabak kulit. Menurutnya pula, Jabatan Pertanian melalui Pusat Latihan di Semenggok telah mengenal pasti dan menyelidik jenis klon pokok lada yang tahan daripada jangkitan pelbagai penyakit dan wabak kulit. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Segulai Sejalai Rakyat Lubuk Antu di Engkelili pada Sabtu. Dalam pada itu, Roy turut memberitahu bahawa peruntukan sebanyak 16 juta ringgit telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak untuk membina Jambatan Merio yang mana kini dalam proses tender manakala 20 juta ringgit dan diluluskan untuk projek jalan kampung daripada Merbong menuju ke Bukit Tungku Kelampung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.Sarawak.JVDMY dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan Majlis Penangguhan Pesta Pulau Berui 2023 di tapak Medan Niaga Kampung Tekajong pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.